Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ittiqa wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, hinggalah berkata dia ar-rabi'atu wa salasun anna zikrallahi ta'ala fil ardi lahu nurun kama qala alaihi salatu wassalam zakirullahi fil ghafilin kasyajaratil khadra'i fil hashimi. ke-34 kelebihan berzikir, bahawasanya zikrullah di dalam bumi itu ada baginya cahayanya ataupun manfaat dia. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berzikir di dalam perhimpunan, orang yang lupa daripada menyebut Allah Ta'ala, seperti pohon kayu yang hijau di dalam perhimpunan kayu yang kering. Jadi orang berzikir itu ada cahayanya, ada hidupnya, ada kelainan berbanding dengan orang yang tidak berzikir. Manfaat dan perumpamaan seperti pohon kayu yang masih hijau di antara perhimpunan kayu kering. Orang tak berzikir ni tidak ada manfaat. Orang yang berzikir sahaja ada manfaat. Katanya Nabi, dunia itu dilaknat kecuali orang yang berzikir dan orang yang mengaji. Kecuali orang yang berzikir dan orang yang mengaji. Selain daripada tu semua dilaknat. Al-khamisatu wa salasun anna zikral khafi yuzkaru bi sahibihi indallahi wa yaddakhiruhu Allahu ta'ala lahu kanzan ila yaumil qiyamah fa iza dakhalal jannata qala Allahu ta'ala lahu laka indi sawabun wa huwa zikrul khafi lam yattali alaihi ahadun ghairi. ke-35 bahawasanya zikir yang khafi, yakni kita berzikir nama Allah secara sembunyi, yakni iaitu disebut dengan orang yang mempunyai zikir khafi itu pada hadrat Allah Ta'ala dan dipertaruhkan baginya oleh Allah Ta'ala satu perbendaharaan hingga hari kiamat.
Siapa dia berzikir dengan cara sembunyi, maka Tuhan sifat khas zikir itu. Sifat apabila hari kiamat pun Tuhan tidak tunjuk juga. Kelebihan zikir itu Tuhan tak tunjuk. Bila Tuhan tunjuk, apabila masuk dalam syurga, Tuhan sebut katamu ada satu pahala yang aku susuk pahala tu. Kerana kamu buat benda ni sembunyi-sembunyi, maka pahala aku beri pun dalam keadaan sembunyi. Malaikat tidak tahu banyak mana, orang lain tak tahu banyak mana, kerana kamu buat dalam keadaan sembunyi, maka pahala dia juga aku beri secara sembunyi-sembunyi. Apabila masuk ia dalam syurga, maka firman Allah Ta'ala, adalah bagimu pada aku itu ada pahala yang aku balas ke bagimu, iaitu pahala zikir khafi, zikir secara sembunyi, zikir dalam hati, zikir dalam nafas, zikir dalam darah, zikir macam-macam jenis zikir. Ada jenis zikir halus ini, sama ada zikir ikut nafas. Nafas ni naik turun di hidung kita ni, ada zikir nafas. Ada zikir dalam hati ni, di sini. Ada zikir nawak duk tengah. Kanan. Ni zikir hati, qalbi. Ni zikir kanan. Ni zikir akwa tengah. Ada zikir macam-macam. Orang zikir dengan orang darah, zikir dengan alam ni, duk senyap dengar suara makhluk, gi duk tapa mana-mana senyap ya. Nampak supaya tak berzikir, tetapi dia menggunakan alam untuk berzikir. Dengar suara ni, macam-macam jenis zikir halus, zikir khafi, zikir yang tersembunyi. Maka Allah Ta'ala pun sembunyi rahsia banyak mana pembendaraan, hadiah-hadiah Tuhan nak beri kepada orang zikir khafi ini. Tiada melihat atasnya oleh seorang yang lain daripada aku. Dia kata mu zikir senyap-senyap, maka aku pun beri hadiah senyap-senyap. Aku seorang saja tahu, orang lain tak tahu. Syahdan, bersalah ulama pada zikir yang terlebih afdal. Gapo dia zikir yang paling molek sekali? Apa maksud afdal? Paling banyak pahala. Kita berzikir mana paling molek, paling banyak pahalanya. Adakah zikir jahat afdal ataupun zikir lebih afdal? Zikir jahat ini zikir dengan suara yang keras, yang didengar oleh manusia, tu zikir jahat. Kalau zikir pula, zikir yang tidak didengar suara itu oleh manusia. Zikir dalam hati ko, ataupun zikir sore ko, ataupun zikir duduk dalam bilik khalwat ko. Maka kata Syekh Abu Mawahib Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala, bahawa zikir jahat itu afdal bagi orang yang mubtadi', yakni bagi orang yang permulaan menjalani jalan kepada Allah. Yang ghalib bagi mereka itu, yang ghalib ni maknanya yang menguasai bagi mereka itu keras hati dan kelam hati. Maka bagi siapa dia yang mula nak belajar berzikir, berzikir ni kena belajar. Semaya kena belajar, puasa kena belajar, semua ibadat kena belajar. Jangan berzikir pandai-pandai gitu, boleh, tetapi kena belajar, ada cara-cara dia. Kalau berzikir tak kena cara, tak ada manfaat dia kepada hati. Tak ada manfaat dia kepada perubahan akhlak, daripada akhlak yang buruk kepada akhlak yang molek. Tak ada perubahan. Ada orang masuk saja ahli zikir, masuk saja ikut orang ahli berzikir, maka dia masuk sekali majlis saja, hati dia sudah berubah dah. Manakala kalau orang tak belajar, ngatik lah. Ngatik, orang panggil mengatik, orang panggil buat tahlil, dia pun mengatik. Ngatik perangan duduk supaya tulah tu. Mazmumah duduk cuma tu.
Tak aji tubik daripada hati dia. Maka sebab itulah zikir-zikir ini dia ada khususiat, ada matlamat dia. Bagi orang ahli tarikat, orang masuk suluk, masuk tirakat, masuk riadah, maka tujuan zikir dia bukan lagi untuk dapat pahala, tetapi zikir dia adalah untuk membersihkan hati dia. Supaya hati dia bersih dengan Allah, keluar sifat mazmumah, penuh dengan sifat mahmudah. Maka apabila dia berzikir, perangai dia semakin baik. Beza dengan puak kita berzikir untuk dapat pahala, maka berzikir dapat pahala. Dah tujuan dapat pahala. Tetapi perangai duduk jahat supaya tolong, perasaan takut ke Tuhan tidak meningkat, perasaan benci kepada dunia tidak meningkat, duduk tahap tu. Padahal berzikir banyak dah, berat. Nah. Maka bagi permulaan orang nak belajar berzikir, kena sebut nama Tuhan dengan cara derah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa sebut derah? Kerana hati dia masih lalai. Seolah-olah dia nak menggerakkan orang yang tengah tidur lah ni. Orang tengah tidur. Maka orang tak boleh gerak slow-slow. Dia kena gerak derah-derah. Kerana hati dia masih lalai, kena sebut nama Tuhan dengan derah. Sehabis-habis derah. Supaya hati dia bangun dan bangkit. Apabila kita zikir dengan cara derah, tubuh kita cepat panah. Hati kita cepat rasa hidup. Dan sebut nama derah Tuhan ni dengan cara kuat, supaya hilang perasaan malu nak sebut nama hak Tuhan. Ada orang malu nak sebut nama Tuhan, sebut nama dunia derah sangat. Tetapi nak sebut nama Tuhan slow ya. Maka bagi orang yang baru nak belajar zikir, tak seduk kaya lah orang baca azkar senyap. Dia baru nak belajar baca azkar senyap. Subhanallah senyap. Orang lagu ni hati dia tak gimana. Duduklah 100 tahun pun hati dia tak gimana. Maka fungsi zikir derah itu tu tujuan dia. Nah, bagi orang yang permulaan. Dia orang sampai peringkat, maka hati dia dengan Tuhan tak apa dah lah. Maka dia hanya perlu berbisik dah, kerana hati dia hidup dah. Dia hanya menghayati kata-kata zikir itu, yang menghayati saja sebab hati dia hidup dah. Tetapi kalau orang hati masih mati, perlu digerakkan. Maka semakin jauh kita dengan Tuhan, semakin kuat panggilan itu untuk menuju Tuhan. Seolah-olah kita ni jauh dengan Tuhan, maka kita panggil nama Tuhan, Ya Allah, tepik derah-derah lagu tu, kerana kita jauh dengan Tuhan. Bukan Tuhan jauh dengan kita, kita tu jauh dengan Tuhan. Ya beza, Tuhan tidak ada jauh, tidak ada tepat, tidak ada kanan, tidak ada kiri, tidak ada belakang, tidak ada gapo. Tetapi kita yang bertempat, kita yang rasa jauh, kita yang rasa dekat, kita. Tuhan itu tidak bertempat, tidak jauh, tidak gapo. Maka apabila kita rasa kita jauh dengan Tuhan, kita panggil derah nama dia. Ya Allah, Ya Allah. Tepik derah-derah. Kerana kita jauh dengan Tuhan. Ni koyak rapat dah. Koyak Tuhan duduk di ada hati. Sebut Ya Allah. Ya Allah. Ya duduk jauh. Menipu kohong lagu ni. Seperti kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala. Ni Syekhul Azhar ni. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, orang yang sangat alim. Dia ni ketika jadi Syekhul Azhar, tok guru di Universiti Azhar ni, dia pala pengak ofisar sekalinya. Pada masa dia tu ada seorang tok wali nama Sidi Ali Al-Khawwas nama dia. Sidi Ali Al-Khawwas. Syekh Abdul Wahab Asy'arani ni setiap kali dia nak pergi ngajar di Azhar, dia akan lalu tempat ngajar lah. Sidi Ali Khawwas. Sidi Ali Khawwas ni dia ni tukar jahit kasut. Dia duduk di tepi-tepi beranda jalan tu, dia jahit kasut. Tak pandai baca, tak pandai menulis, orang tak mengaji.
Tetapi adalah beberapa orang anak murid dia duduk khidmat dengan dia, duduk senyap, duduk dengan nasihat dia. Maka Syekh Abdul Wahab Sya'rani kata ni wali ni. Orang duk kata dia wali, katanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani wali. Gapo tak mengaji bodoh leto. Baca pun tak reti, baca pun tak reti hawa apa kata. Duk mengaku dia wali. Jolah dah tu mendakwa. Syekh Abdul Wahab Sya'rani setiap kali lalu di tempat Sidi Ali Khawah duk jahit kasut. Dia kata, dia ada orang mengaku wali. Tuhan tak latih orang bodoh jadi wali. Tuhan tak latih orang yang tak mengaji, orang bodoh jadi wali. Setiap kali yang tu mengajar. Dia ngajak asal. Sidi Ali Al-Khawah tak pernah jawab perkataan Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni. Muka dia orang alim. Tok guru besar, orang siung tangan, siung kaki belakang kalau dia pergi mana-mana. Satu malam, Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni duduk dengan bini dia. Dia kata, abang kalau nak tidur dengan saya malam ni, abang jadi keldai. Boleh tak? Sudah, yang gurau lah laki bini. Katanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani, aku ni Syekh Azhar cakap jadi keldai kau mu pula. Tanggung buat kerja lagu ni. Abang nak kadak saya hari ni, bang. Abang berlakon jadi keldai. Berlakon ya kita gurau ya abang. Bukan kata abang ni keldai. Tak apa. Okay, tengok dia orang malu lah ambo kalau tengok dia orang kak. Kita Syekhul Azhar tiba-tiba jadi keldai kok mu. Abang nak ada saya malam ni? Sudah. Dia pun jadi keldai. Berlakon lah. Macam cerita Piramli tu kan. Jadilah keldai kawan tu. Dia pun tak ada masalah lah. Esok ke siap-siap turun. Tengah jalan tengok Sidi Ali Al-Khawah duk jahit kasut. Anak murid dia ada lah. Katanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani bila-bila lalu macam biasa. Tuhan tak pilih wali orang hok bodoh, orang hok jahil, Tuhan tak pilih jadi wali. Hari ni Sidi Ali Al-Khawah jawab. Sekali tak pernah jawab dia. Senyap ya Sidi Ali Khawah ketika Syekh Abdul Wahab Sya'rani kata lagu tu tak jawab ke apa. Dia kata, "Hei Abdul Wahab Sya'rani." Nak marah kau gua tak tahu. Dia kata, "Hei Abdul Wahab Sya'rani. Apabila Allah Ta'ala memilih seseorang itu menjadi wali dia, maka Tuhan akan ajarlah dia wali itu menjadi pandai. Tidak kau benar wahai Himar Zainab," dia panggil. Wahai Himar Zainab. Zainab tu bini dia. Tidak dia kata wahai keldai Zainab. Tidak kau betul hamba royak lagu ni. Dia pun dengar lagu tu. Tak ada orang tahu benda dalam rumah dia. Tiba-tiba seorang penjahit kasut ni dia jawab, dia kata, apabila dia Tuhan pilih seorang tu jadi wali, Tuhan ajarlah dia ilmu ketuhanannya. Cakap jadi jahil dengan lagu tu nak jadi wali lagu mana, tak tahu putus kayu. Sekalipun dia tak belajar, tetapi apabila dia dipilih jadi wali, maka Tuhan akan ajarlah dia wahai Hima Zainab, wahai Kelda Zainab. Dia dengar lagu tu berhenti dia. Jatuh habis kitab-kitab dia. Kejut kata bunyi orang panggil Hima Zainab. Maka semenjak daripada tu dia pun berguru pula dengan Sidi Ali Al-Khawwas. Hak dia kata jahil tukir saat ni. Hak kawan ni kata alim dengung. Dia pula jadi murid yang paling setia dengan Sidi Ali Al-Khawwas. Tu kejahit kasut. Bukan sekadar tu sahaja. Dia mengarah satu fatwa, dia panggil. Fatwa Sidi Ali Al-Khawwas. Dia kumpul fatwa-fatwa. Padahal Sidi Ali Khawwas ni tak mengaji. Duduk jahit kasut. Dia orang alim berdengung. Semua ilmu pandai. Tetapi apabila Tuhan dewa hidayah, dan Tuhan nampak kelebihan seorang wali, adalah ilmu yang tidak ada di dalam dada dia. Maka semua soalan dia tanya Sidi Ali Al-Khawwas. Sidi Ali Al-Khawwas pun jawablah dengan ilmu Tuhan. Bengong selalu dia. Baru tahu wali ni ilmu dia lagu ni. Ambo ingat ilmu mustalah hadis ya. Aku mau ingat ilmu rijal hadis ya. Dia jawab pelik pada orang. Maka Sidi Abdul Wahab Sya'rani karya satu kumpulan fatwa Sidi Ali Al-Khawwas. Kalau dia kata jahil dulu, dia pula jadi idola kau itu. Ni Syekh Abdul Wahab Sya'rani ni.
Maka dia kata kalau nak pilih seorang tok guru, mesti tok guru tu bisa ilmu syariat dulu. Biar bisa ilmu fiqh, biar bisa ilmu gapo, barulah tok guru tu boleh jadi mursyid, boleh jadi pembimbing yang bijak. Ada seorang guru tu dia bisa dalam bab ilmu zauqi ni, ilmu perasaan, ilmu gapo, tetapi hukum hakam pula tak pandai. Maka nak jadi seorang mursyid, seorang pembimbing rohani orang, maka kena pandai hukum hakam. Bab fiqh, bab tauhid, bab gapo, di samping kita ada pengalaman rohani, pengalaman perasaan takwa, pengalaman rohani, pengalaman perjalanan alam kau gapo dia, barulah boleh jadi mursyid. Kalau ada perjalanan rohani saja, tidak sempurna seorang guru tu. Bukan kata dia tak boleh membimbing, dia boleh membimbing kerana dia pengalaman dalam ilmu membimbing orang. Dalam bab hati dia pandai, tetapi tidak sempurna. Kerana kalau anak murid tanya, rukun sembahyang berapa tok guru? Tak usah bercara kok rukun lah, hak penting mu sembahyang molek. Tak reti jawab tu. Maka jadi nampak cacat tok guru tu. Bukan dia tak syarat sebenarnya dia orang nak sapa Tuhan ni sembahyang molek tak apa dah. Rukun tak tahu hok mana sunat abang tak bercara, am buat belaka tu gak. Jadi nampak cacat tok guru tu. Maka nak seorang nak jadi mursyid sungguh, mursyid kamil mukammil dia panggil. Kamil mukammil dia panggil. Dahlah dia tu kamil sempurna, dia boleh menyempurnakan orang. Dia bawa anak murid dia jadi manusia serupa dia juga. Hak ni panggil wali mursyid ataupun wali kamil mukammil. Ada wali tu dia seorang yang sempurna, tapi dia tak boleh, tak reti aja, tak pandai, tak tahu cara kaifiat nak buat anak murid dia serupa dia juga. Cara nak mentarbiah. Maka wali ni wali kamil saja, sempurna. Dia tak boleh mukammil ke orang, menyempurna ke orang. Katanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani kata, qad ajma'u ala annahu yajibu 'alal muridi al-jahru bizikri wa anna zikra bisirri wal hawani la yufidu ruqiyya. Ini pendapat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Dia kata artinya sesungguhnya telah muafakat, telah sepakat ulama-ulama ahli tasawuf atas bahawasanya wajib atas murid. Seorang murid, orang yang nak Allah Ta'ala tu murid. Arada yuridu muridan, orang yang nak ke Tuhan. Lagu mana wajib ke apa? Wajib berzikir dengan jahar. Apa maksud dengan jahar? Yakni dengan menyaringkan akan suara mereka. Orang kalau nak naik martabat, zikir kena derah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir derah kayak gitu. Biar orang tengok, ngaruk zikir. Gapo lagu ni orang zikir senyap. Orang zikir senyap tu orang peringkat martabat tinggi dah. Orang peringkat permulaan zikir derah. Kena zikir sederah yang mungkin. Sebut nama Tuhan sederah yang mungkin, supaya keruk-keruk kekotoran hati kita keluar habis. Kalau orang masih duk berzikir selagi itulah dosa-dosa dia tak pecah. Ya dosa ni apabila dia duduk di hati duk kerai lah gitu. Maka kita kena ambil tukur kata derah. Allah, derah sekali hati kita. Kita boleh buat tak syarat buat banyak, 10 kali lah kita rasa panas dada kita. Jalan dah tu. Hati kita sudah terpukul. Kalau zikir suruh kering tekuk saja, hal tu tak jadi apa. Ya kena zikir sampai hati tu rasa panas ya. Ya koh panas. Kita zikir 400 tak suruh panas apa tak ada. Suruh dagu air ada. Tapi kalau orang zikir dengan cara yang betul, duk sebentar dia panas. Dia macam bakar gitu. Terasa macam terbakar hati dia. Tu nak jadi dah tu. Terbakar dah tu sikit tu. Dengan berzikir serta di dalam ke akan suara itu.
Allah, Allah. Nah. Ada orang zikir tu keluar masuk. Allah, Allah. Dia masuk kat dalam. Dia kata Allah ni tubik kat luar, suara ni seduk kat dalam. Allah. Dia masuk kat dalam. Nah. Dan bahawasanya berzikir dengan sir perleher-leher itu tiada menderi faedah, ia akan menaikkan kepada martabat yang tinggi. Duk zikir slow. Orang duk baca berzikir dia duk tengok saja pada. Tengok-tengok tak ada apa dah. Tak sebut nama Tuhan kak. Tak naiklah kedudukan di sisi Tuhan. Kena sebut derah. Sebut dengan perasaan tinggi. Tetapi apabila dah naik martabat tinggi, maka slow dah lah. Dah kita naik dah martabat tinggi. Kalau kita orang bawah, kena berzikir dengan suara yang tinggi. Dan kalimah yang paling afdal, la ilaha illallah. Jangan gaduh nak zikir Allah, sebab tak sampai martabat lagi. Kita yang masih ada kekotoran dalam hati, mesti kita kena berzikir nafi dan isbat. Apa maksud nafi? Tolak dan tetap. Tolak dunia, tetap ke Tuhan dalam hati. Sebab dunia ada lagi dalam hati. Tidak ada dunia dalam hati kecuali Allah Ta'ala saja dalam hati hamba. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Buat lagu tu. Tetapi apabila orang dah tak ada dah dunia dah dalam hati dia, maka tak payah nafi gapo-gapo dah, tak payah keluar ke benda dah sebab tak ada dah dunia, maka dia hanya sebut Allah, tetapkan saja. Allah, Allah, Allah. Lagu tu. Dan lagi sayogianya bagi mereka itu bahawa berzikir ia dengan kerah yang sempurna. Sekira-kira bergerak daripada atas kepala mereka hingga kaki mereka itu. Kerana kata ulama ahli tasawuf, ni berzikir daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Ni zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak gerak langsung bahu tak gonya. Gini pun tak. Yang kena gerak paha kaki-kaki ni kalau boleh. La ilaha illallah. Ada orang berzikir siap gini. La ilaha illallah. Naik tangan pula. Nak suruh. Ada orang tu siap getak kaki. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Gerak tubuh. Ujung rambut sampai ujung kaki. Dapat fadilat berzikir seluruh anggota. Kalau zikir pakai tangan saja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahu tak gerak, tubuh tak gerak. Boleh pahala zikir tangan saja. Nah. Iza zakarul muridu rabbahu azza wa jalla bisyiddatin wa azmin tuwiyat lahu maqamatut tariq bisur'atin min ghairi but'in farubbama qata'a fi sa'atin ma la yaqta'uhu ghairuhu fi syahrin aw aksar. Kata ulama tasawuf, orang yang pakar dalam bab zikir, orang yang hebat, orang yang ada pengalaman dalam bab nak sebut nama Tuhan ni, dia kata gapo? Dia kata apabila berzikir seorang murid akan Tuhannya berzikir azza wa jalla dengan sangat kuat, dengan sangat kuat. Zikir yang sangat kuat sehingga ke anggota dia bergerak, sehingga suara dia tak ada suara. La ilaha illallah kali tubik lagu tu. Dia nak sebut la ilaha illallah, tak tubik dah lain bunyi itu ya. Ya mungkin nak sebut tak ada zikir tak ada zikir la ilaha illallah. Dia lama-lama kat bunyi kali ya tak ada suara ya tu. Kalau ada suara bunyi la ilaha illallah juga. Belakang ni dia akan sebut ada zikir bunyi gitu zikir. Nah, zikir orang hak cepat sapa dah tu. Ya orang dekat tak payah sebut perkataan panjang. La ilaha illallah jauh lagi. Allah, Allah, illallah, illallah, Allah, Allah,
Habis Allah hujung dia pula. Hu. Orang kau dekat. Supaya lagu mana? Supaya kereta duduk jauh lagi. Makcik tu duduk jauh. Dekat sekelo. Kita ayat makcik kereta tu. Kecek derah. Kecek panjang. Kecek kereta tu. Makcik pun siap paling lagi. Jauh lagi tu. Dia lagi. Makcik lepas lagi. Dia kecek. Tapi kalau dekat dah dengan makcik tu. Sebut makcik kereta. Kereta tu. Kau pendek kecek. Orang tak sebut. Makcik belakang paling belakang tu ada kereta. Tak kecek lagu tu dah. Kecek kereta tu. Dia pun paling halu. Derah nyongga kecil pala-pala. Tapi kalau dia tepuh kak. Dekat dah. Allah nak berlagu dengan makcik tu. Dia sebut kereta. Pom. Kelecak tak tahu alik mana. Pas makcik pagori pisau. Lencak pahak mereka dah. Sebab apa? Dekat lah je dah. Kereta pun tak ada nak sebut. Sebut apa? Tak ada gapo-gapo dah lah. Nah, hak berat lagi. Pocik-mocik dengan kereta-kereta tak tahu duk mana dah. Orang tak bunyi suara dah pada masa tu. Maka berzikir begitu juga. Kalau jauh kena panggil panjang. Nah, kalau dekat supaya kita telefon ke anak kita jauh-jauh kecek panjang. Dua gapo tu tanya goni kecek panjang dah duk jauh. Pak kalau duduk depan mata tanya apa dia? Senyap dah. Menggosok gigi kau mau makan duduk depan mata dah tahu dah lah. Maka berzikir ikut martabat kita. Kalau kita orang dekat, zikir cara dekat. Kalau kita duduk jauh tak usah kaya dekat. Nah, lagu tu. Maka katanya ulama-ulama hok bisa dalam bab zikir ni pengalaman banyak. Ulama lain tak bisa sebisa popok dia ni. Orang paling hebat dalam bab zikir. Orang ahli hadis tak erti nak syarah bab ni. Orang tak fiqh tak pandai, ahli nahwu tak pandai, goni tak erti, ni popok dia ni, khah popok dia. Dia kata apabila murid berzikir akan Tuhan dia dengan sangat kuat dan cita-cita yang keras. Azam dia panggil. Azam semangat nak menghapuskan segala mazmumah dalam hati dia. Cita-cita nak kepada Allah dengan taksir dah dunia. Hati bulat tekad lagu tu. Sebut nama Tuhan dengan niat lagu tu. Sungguh-sungguh ni. Nescaya. Dilipat baginya makom segala jalan kepada Allah. Sehingga sampai ia dengan segeranya. Dengan tiada berlambat. Sekali dia sebut Allah. Berlipat berapa jenis makom tak tahu naik. Makom dengan Tuhan ni kedudukan dengan sisi Tuhan ni banyak berperatus ribu. Maka sekali kita sebut nama Allah dengan perasaan penuh nak ke Tuhan, penuh taksir dunia, sebut dengan derah bersungguh-sungguh, sekali sebut berlipat makom kita naik. Tu. Maka terkadang memutus ia dalam satu saat, itu jalan yang tiada dapat diputuskan akan dia akan jalan oleh ibadat yang lain. Kita kalau semaya tak boleh siapa perikat lagu ni. Tapi apabila berzikir kalau kena molek, sekali sebut tu berlakoh 2, 3, 4 lakoh. Kita baca Quran tak sehebat berzikir. Daripada zikir itu di dalam sebulan atau lebih banyak daripada sebulan. Kita semaya sebulan, kita baca Quran sebulan. Kita masuk sekali saja majlis zikir. Kita boleh dapat fadilat dari sudut hati dia berbulan-bulan. Pergi duduk masjid duduk baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebulan dah pocik ngaji, sebulan dah. Rasa bertambah dah iman. Tak tahu. Potulur, kecek ngapu potulur ya. Tapi masuk majlis zikir sehari ya. Oh, jadi moyuk oh kau itu. Jadi rasa kongo, jadi rasa takwa, sudah. Maka ibadat lain pun ada fadilah, ada kelebihan. Bukan kata baca Quran tak ada kelebihan. Tetapi untuk buat sifat mazmumah, masuk ke sifat mahmudah, tambah ke perasaan takwa, kena berzikir. Dan dalil demikian itu firman Allah Ta'ala. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Surah Baqarah ayat 74. Artinya maka keras segala hati kamu
Kemudian daripada demikian itu seperti batu atau terlebih sangat keras daripada batu. Hati apabila keras lebih pada batu, maka kena berzikir, kena katak biar dia sampai pecah batu itu. Maka apabila orang hati dia pecah dah, hilang dah mazmumah dia, hilang dah ego dia, maka Allah Ta'ala akan tolong dia. Allah Ta'ala akan bantu dia sebab dia dah jadi lembut dah hati dia untuk mendapat hidayah Tuhan lagi. Maka bahawasanya tiada pecah batu melainkan palu yang keras.